Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kat korang yang masih lagi setia follow aku punya YouTube channel Zamke Nyctophilia. Okey, hari ni aku nak share kat korang pasal kisah aku 2-3 minggu yang lepas. Okey. Ini cerita pasal aku outstation hari tu. So bila aku outstation hari tu, aku ni kebetulan bila aku tak bawa kereta masa tu kan. Aku selesa sebab aku kerja ni aku bergerak sendiri seorang. Bawa motor je lah. Senang motor ni kalau aku outstation nak pergi satu stesen ke satu stesen ke ataupun nak pergi tempat-tempat mana-mana yang selalunya susah nak parking, senang bawa motor lah. So aku selesa macam tu. So kebetulan masa aku outstation hari tu, aku ni perlukan untuk aku ni pergi ke luar kawasan. Maksudnya luar kawasan yang luar bandar. Luar bandar. Jadi kat luar bandar tu korang tahu je lah, bila dah namanya luar bandar, dia akan jauh daripada kemudahan-kemudahan asas ataupun tempat yang agak dalam sikit lah macam tu. So kedai-kedai yang besar-besar ni tak ada. Yang ada just kedai-kedai kampung macam kedai-kedai runcit kampung. Lepas tu bengkel motor pun bengkel motor jenis yang bengkel motor yang klasik lah. Maksudnya dia hanya ada basic macam repair basic punya benda lah, macam tukar minyak hitam, tukar tiup, tampal tiup, ada macam tu je lah. Dan aku satu hari ni kebetulan aku pun pergi outstation ni, mileage motor aku tu dah sampai dalam, sebab aku ni normally aku akan tukar minyak hitam bila mileage aku ni sampai dalam 1,500 ataupun paling lambat sekali pun dalam 1,800 aku mesti dah tukar minyak hitam. Okey, masa tu bila aku dah decide nak tukar minyak hitam, okey tak apalah bila aku dah pilih minyak hitam yang ada dekat rak tu kan. Sebab bos tu tanya, abang nak pilih minyak hitam apa, pilih lah. So aku pun minyak hitam yang aku nak tu tak ada. Aku selalu pakai, biasanya aku akan pakai Motul ataupun PJ1. Tapi masa tu dah tak ada sangat. So aku cakap pakai Petronas F700 ke apa macam tu lah. Yelah, lupa aku. Lepas tu bila aku tertukar tu kan, aku pun dah pilih minyak hitam. So aku pun duduk lah dekat kerusi dia bagi ni. Aku pun duduk dan tengoklah dia tukar minyak hitam. Sepatutnya tukar minyak hitam ni sekejap lah. Normal memang sekejap je lah. Lebih kurang, kalau tak ada orang tempat tu pun lebih kurang dalam 10 minit pun dah siap dah sebenarnya. 10 minit atau 15 minit lah kan. Tapi masa aku tunggu kat kerusi tu sambil main handphone. Aku main handphone, aku main tak siap-siap. Kenapa aku tengok ni masih dia tak tuang lagi minyak hitam tu kan. Lepas tu aku tengok dia tak tuang, kenapa? So aku pun pelik, aku tanyalah dekat budak tu, Dek, belum siap lagi ke? Lepas tu dia kata, belum lah bang, kejap ya. Kenapa lama sangat tukar minyak hitam ni? Tak pernah aku tukar minyak hitam lama macam ni. Tukar minyak hitam kereta pun tak lama macam ni kan. Lepas tu aku pun main handphone sebab yelah masa tu aku dah habis kerja, jadi tak ada benda yang urgent. So aku pun main handphone, aku biar je lah. Buat sekali dalam setengah jam je tu baru dia beritahu aku. Dia panggil aku lah, Bang, ni lah bang, abang punya filter lah. Aku cakap kenapa dengan filter aku? Dia tunjuk aku. Kau tahu? Dia tunjuk ke aku, masa tu filter aku tu dah penyek. Korang tahu kan bentuk filter VF3i ni macam mana kan? Dia macam ada tapis tu apa tu kan. Dia macam ni lah, dia macam tapis. Lepas tu dalam tu ada magnet dia kan, macam tu lah. Lepas tu dia tunjuk aku tu terkejut lah. Uish, macam mana boleh barai macam ni kan. Lepas tu aku cakap, nak macam mana kan, kena tukar lah. Aku cakap macam tu. Aku kata tak apalah, mahal ke tak ke terpaksa lah sebab benda dah rosak kan. Lepas tu dia kata, kejap bang, kita orang check. Dia orang kata dia orang nak check ada stok tak ada stok. Dan malangnya dia orang check tak ada stok. So aku pun fikir macam, sudah, bila dah tak ada stok, aku hamuk lah, aku mengamuk lah kan. Aku cakap dengan dia orang, masalahnya bukan masalah ganti rugi ke apa tu, bukan. Tapi masalah aku nak bergerak ni macam mana. Takkanlah aku nak motor aku ni tak pakai oil filter. Kalau macam air filter ke fuel filter ke petrol filter tu tak ada, aku tak kisah. Sebab biasalah normal orang kadang-kadang pakai tak ada air filter pun boleh.
fuel filter pun, kalau fuel filter ni kalau korang fikir, fuel filter ni kalau tak ada pun okey lagi, sebab memang kita tahulah petrol yang masuk dan petrol yang keluar tu sebenarnya bersih je. Cuma dia orang adalah tapis benda yang partikel yang sangat halus gila-gila sampai mata pun tak nampak. Tapi kalau oil filter ni, korang akan nampak tau. Maksudnya serpihan-serpihan daripada enjin tu yang kadang-kadang kita nak bersihkan minyak hitam, so kita akan nampak tau, serpihan besi, habuk besi daripada enjin tu akan melekat dekat magnet yang ada dekat dalam oil filter tadi. So bila tak ada oil filter tadi, so korang boleh bayangkan tak macam mana jadinya dekat enjin motor aku. That's why aku sangat marah lah masa tu, sebab dia dah ada rosakkan. Bila dia rosakkan tu, kalau kedai dia ada spare part tak apa, tapi kedai tu tak ada spare part. Jadi aku hamuk. Lepas tu kedai tu setuju bagi aku diskaun. Dia kata abang just bayar upah lah RM5 untuk upah buka minyak hitam tadi. Harga minyak hitam tak payah bayar, free. Aku cakap ini bukan masalah bagi free untuk upah minyak hitam ke apa ke. Masalahnya aku tak boleh nak gerak lah. Takkan aku nak gerak motor aku tu tanpa ada oil filter, jadi pelik lah. So dia kata tak apalah bang, kita pasang balik magnet tu, saya letak je kat dalam tu, dan abang pakai, janganlah pergi mana-mana sangat. Saya akan garanti yang enjin abang takkan ada apa-apa sehinggalah abang pasang balik oil filter tadi. Yelah, oil filter tadi kan. Jadi nak tak nak terpaksa pakai balik lah. Korang bayangkanlah aku punya perasaan masa tu pakai motor yang tak ada oil filter. Aku cakap dengan macam-macam lah yang bermain dalam kepala otak aku ni kan. Enjin nak barai ke apa. Dah lah aku dekat station kat luar kawasan. So masa tu aku tengah pening lah. Bila dalam luar kawasan ni memang kau nak cari mana lagi oil filter tu kan. Nak tak nak kau kena beli dekat Shopee lah. Nak tak nak lepas tu aku balik rumah dengan tak ada filter tu. Aku balik rumah juga, aku cari dekat Shopee dan aku belilah 5 biji terus. Sebab filter ni sebenarnya tak lama sangat. Kalau korang pernah tengok kat Shopee ke apa, harganya murah, adalah 10 hingga RM15 lah. Aku beli dapat dalam RM12 sebiji. So aku beli 5 biji terus. Padahal sebenarnya benda tu takkan rosak pun. Yang aku beli 5 biji tu pun aku tak tahulah bila akan aku pakai lagi 4 biji tu. Tapi aku, dia kerana aku dah orang kata dah fobia ataupun dah trauma, takut jadi benda tu lagi sekali, aku beli 5 biji terus lah. Okey. Lepas tu masa tu lepas 3 hari aku order tu, filter tu sampai. Tengok ya. Hari tu aku pakai motor ni, aku tekan minyak hitam, boleh dia tak letak filter tu. Nah ya, korang tengok sendiri. Berani tak berani lah pakai tak ada magnet, tak ada filter dia. Gila. Banyak kotor tak? Kotor leh, main benci lah. Itulah. Kalau mau belajar, kita beli tukar. Bukan belajar beli tukar. Tapi saya ada YouTube, saya mau tukar lah dalam YouTube kan. Aduh, dah ada filter. Dan aku pun bawa lah balik motor, dan Alhamdulillah lah setakat ni aku tak adalah dengar bunyi ganjil-ganjil ke apa kekasaran dekat enjin tu. Cuma yang aku nak tekankan kat sini adalah benda kadang-kadang kita tak sangka tu kadang-kadang terjadi kat kita tau. Macam aku selama ni aku fikir macam ada filter ni ialah macam ada stesen motor yang kita kena tukar minyak hitam, kita kena tukar sekali dia punya oil filter. Tapi macam SYM VA3i ni, dia tak payah tukar pun dia punya filter tu, just kita cuci lap-lap bagi hilang sisa-sisa habuk-habuk besi yang ada tu, dan kita boleh pakai balik. So kita dah jimat dekat situ lah dia punya cost untuk tukar oil filter every time kita nak tukar minyak hitam sekali lah kan. So tapi benda ni, bila benda yang agak rare dan juga orang kata kes terpencil ni,
Jadi kau jadi takut tau. Sebab macam aku cakap tadi lah, orang pernah je tak pakai air filter. Orang pernah je ada kes yang tak ada fuel filter. Tapi untuk tak pakai oil filter, sangat ganjil dan sangat bahaya. Sebab apa? Sebab every time enjin kita bergerak dengan panas, dengan apa, dia akan bergesel dengan satu sama lain. Dia akan menerbitkan partikel-partikel daripada enjin lah. Maksudnya serbuk-serbuk besi tu mesti akan wujud. So besi-besi tu akan sepatutnya ditapis oleh oil filter tadi. Jadi bila tak ada penapis tu, maksudnya habuk-habuk besi yang keluar tadi akan terusan bergesel, sehinggalah akan jadi cala-cala dekat enjin kita ni lah. Jadi benda tu akan makin lama makin merosakkan enjin lah. Jadi benda tu terjadi memang bahaya lah kan. Lama-lama enjin akan cepat rosak. Yang kita tahu, yang VF3i ni adalah motor yang baru keluar, yang baru terkenal dekat dalam Malaysia. Spare-part pun dah mula ada. Bukan tak ada je. Sekarang ni dah, alhamdulillah dah senang nak cari. Cuma kalau kau pergi kedai-kedai yang luar bandar, dia nak cari spare part kat kedai-kedai yang lain yang dekat sana tu pun tak ada juga. Jadi macam aku pun pening kepala. So apa kata lepas ni kalau kita keluarlah duit sikit, tak kisahlah belilah 2-3 biji spare, korang simpan. At least korang ada lah. Kalau terjadinya emergency case macam aku kena, korang bolehlah pakai. Dan at least ada lah spare part yang korang ni sentiasa bawa kat dalam. Aku sentiasa bawa filter tu sekarang dalam beg. Sebab aku dah fobia, takut benda tu terjadi lagi kat aku kan. Macam aku pergi outstation ke apa ke, kerja yang luar bandar ni, aku memang bawa. Sebab takut kalau macam benda lain aku tak kisah sangat. Macam filter ke apa tu memang tak ada pun tak apalah, walaupun kita boleh pakai kejap lah kan. Tapi kalau macam oil filter ni nak start pun kita takut, sebab dia tak ada filter kat enjin. Kita takut nanti minyak tu akan kena dengan besi-besi, serbuk besi yang ada kan. Takut dia bergesel dengan enjin semula kan, macam tu. Jadi itu je lah. Aku harap korang ambil berat pasal benda ni. Sentiasalah alert dan cari jalan supaya kita selesa lah pakai motor ni, dan tak nak ada kesilapan ataupun kegagalan yang terbit daripada kelalaian kita sendirilah. Macam aku tak standby dengan spare part yang macam ni lah. Bukan aku kata spare part lain tu tak penting juga. Tapi at least kalau spare part lain tu, kalau contoh lah, kalau macam fuel pump tu rosak, tak ralat sangat lah, sebab fuel pump tu memang mahal harganya. So kalau mahal ni kita tak boleh buat apa lah. Tapi benda yang murah ni, macam oil filter tu murah kan. Jadi kalau benda-benda murah ni, kalau kita tak ada standby, jadi macam ralat lah. Macam benda murah je, tapi kerana benda murah ni kau merisikokan enjin kau. Enjin adalah benda penting kan. Paling penting. Kalau enjin tu rosak, kena overhaul, aku pun tak tahu nak fikir lah berapa pula ribu kau nak kena overhaul enjin VF3i ni, betul tak? Okay, jadi itu sajalah aku punya nasihat sikit daripada aku untuk satu benda spare part ni je, oil filter je. Okay, jangan lupa korang yang datang tengok aku punya YouTube channel ni kan, jangan lupa like, subscribe and share aku punya video kat kawan-kawan atau saudara mara yang pakai motor ni, yang kat mana nak beli motor ni, supaya boleh alert dengan apa yang berlaku dan juga boleh standby dengan apa yang bakal berlaku selepas ni. Okay, jaga diri. Assalamualaikum dan bye-bye.